kita akan belajar sedikit pasal hard surface modeling menggunakan kaedah editable poly. Okey, editable poly. Editable poly ni um, dia ni suatu state object, okey. Um, kita boleh je nak guna modifier, okey. Contoh macam ni saya buat satu objek, okey. Alright, okey, mungkin satu box ni dan pergi kat modify and then kat sini ada je apa editable poly, okey, ada, okey. Cuma untuk case modifier ni dia lebih pada temporary saja, jadi agak prefer kalau kita convert terus dia jadi editable poly lah. Okey, so caranya, okey, kita bina satu objek, okey, dia boleh jadi box apa pun saja pun boleh. Okey, dalam kes saya akan membuat box. Saya boleh teruskan. Yang ni dan tarik ke sini dan tinggi lebih kurang besar ni kot. Okay, I think should be alright. Okay. And then segment. I think better skip to 10 first. Okay, and then 10. Alright. Okay, and then F4 untuk bagi nampakkan dia punya wireframe. Okay, so kat sini cuma ada satu box biasa saja, tak ada apa yang special. Segment pun cuma satu. Jadi objek ni saya akan biasanya saya akan sebut matikan, okey. Kenapa saya kata matikan? Sebab bila saya convert jadi edit poly, parameter ni dah tak boleh pakai dah. Okey, parameter ni dah tak boleh pakai dah. Maksudnya kita kena manually adjust guna method edit poly untuk tambah ketinggian atau lebar ataupun sebagainya lah. Okey, so caranya mudah saja. Pada objek yang kita nak jadikan tu, klik kanan, nanti dia akan keluar menu yang kelabu ni. Okay, so convert to editable poly. Editable poly. Okay, alright. So bila kita activate editable poly, menu sini dah berlain. Okay, dah tak ada dah parameter box tadi tu. Okay, so dia dah jadi satu menu lain. Okay, agak panjang sebenarnya. Okay, sampai ke bawah ni. Jadi biasanya saya akan kembangkan panel di sebelah kanan ni. Alright. Okay, much easier lah. Jadi kurang sikit nak scrolling tu. Okay, so dia bagi kat sini 5 level untuk selection sama ada secara vertex. Okay. Alright, so nak select vertex tu. Okay. Okay, and then edge. Okay, edge. Okay, garisan yang menyambungkan dua vertex. Okay. Jadi bukan setakat select. Okay, bukan setakat select. Kita boleh je nak tarik dia ke depan ke belakang ke. Jadi dia akan deform lah objek tu. Okay. So bergantung pada mode selection kita lah. Okay. Dan border pun ada polygon. Okay, polygon ni itulah permukaan tu lah. Alright. Okay. Okay, so terus kita bertarik. Okay. Alright, dan last sekali elemen. Okay, maksudnya elemen yang ada dalam set geometri itulah. Okay, jadi buat masa ni sebab kita cuma ada satu box saja, maka satulah elemen dia. Okay, dan kita boleh add. Okay, untuk jadikan dia sebagai satu set geometri lah. Okay, jadi ada macam-macam ada beberapa method untuk kita edit untuk select editor poly ni. Okay, so misalnya untuk kategori vertex, okay, option yang dibagi tak sama dengan edge ataupun border ataupun element semua ni. Okay, jadi contohnya macam box ni. Okay, kalau saya select satu bucu ni, okay, alright. Okay, and then kat sini dia ada option untuk saya modify lah. Okay, saya nak untuk edit geometri itu. Misalnya kat sini, so misalnya chamfer, okay, dia akan sumbingkan macam tu. Alright, okay. Kita tengok pada view lain. Okay, so dia akan sumbingkan lah. Okay, sekali lagi. Alright. Okay, ataupun kita buat sekali dua vertex pun boleh. Okay, sekali lagi pun boleh. Dan menariknya bila kita guna edit poly, tak semestinya kita buat secara proses apa chamfer tadi tu, tak semestinya kita buat manual. Boleh juga kita guna settings chamfer ni.
Okey, menggunakan tadi saya dah select dua vertex tu. Jadi kat sini dia bagi option untuk kita masukkan jumlah tertentu lah. Okey, yang ni sesuai kalau macam kita nak buat penggebasaian yang konsisten. Okey, mungkin konsisten jumlah sama ke ataupun dia naik sikit 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 ke. Bergantung pada model. Okey. Alright. Okey, so ini salah satu contohnya. Okey. Alright. Okey, dan ada lagi option lain misalnya extrude. Okey, so saya select vertex sini dan sini kemudian saya extrude. Okey, nampak? Okey, yang ni agak mencabar sikit nak kawal. Okey, jadi kalau gerak ke kiri dia kembang and then gerak horizontal dia kembang dan gerak vertikal dia naik tinggilah. Okey, so dah jadi macam kucing, macam tanduk kan. Okey, alright. Okey. Alright. Okay, so yang ni contoh apa extrude. Okay, kalau saya undo. So kat sini kita boleh control lagi mudah lah. Okay, kita nak tinggi dia macam mana, kita nak lebar ataupun base extrusion tu macam mana. Okay, dan notice kalau kata dia dah sampai maksimum dia bertemu dengan bucu lain, maka dia akan expand ke arah lain lah. Okay, maksudnya sini dia tak kembang tapi dia akan pergi ke arah lain pula. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay, dan ada beberapa lagi lah termasuk proses untuk weld, okay, dan lain lagi. So kita tengok pula untuk edge, okay, untuk edge pula okay, untuk edge pula. Jadi edge ni garis saya menyambungkan dua vertex, okay, dan kat sini kita boleh misalnya chamfer, okay, kita boleh sumbingkan dia. Okay, yang ni kalau kita tarik secara manual lah. Kalau kita guna menu setting dia ada option segment. Okey, so kalau tengok sekali lagi, chamfer. Kali ini saya gunakan mode setting dengan syarat saya dah select dulu. Okey. Alright, kita ada butang setting ni. Jadi kita boleh, satu, kita boleh tentukan jumlah chamfer. Okey, dua, kita boleh naikkan jumlah segmen. Yang ni menarik. Okey, sebab kalau tidak tadi dia efek dia macam sedikit tajam kat sini, agak macam apa orang tahu panggil kena tarah kan, kena tarah kan. Okey, jadi yang ni dia bila kita mainkan kita naikkan jumlah segmen, maka dia ada berlapis-lapis lah. Okey, lagi makin banyak lagi kontur bentuk chamfer tu. Okey, alright. Okey, so ini kesan dia lah. Okey, alright. Okey, apa lagi contoh lain, misalnya extrude. Okey, misalnya extrude. Okey, saya naikkan extrude sini. Okey, so dia lebih kurang macam extrude vertex tadi, tapi dia kita demo sini lah. Okey, kita extrude kat sini. Okey, tinggi extrude tu dan saiz tapak extrude tu. Okey, so macam tu lah. Okey, boleh saja kita nak masukkan dia ke dalam pun boleh. Okey, so extrude tu boleh jadi value negatif. Okey, alright. Jadi nak ke atas pun boleh, nak ke bawah pun boleh. Alright. Okey. Alright. Oh ya, dan uniknya kita boleh orbit view Okey, semasa kita guna menu setting ni kita boleh orbit view, nak tengok okey kalau dia pilih angle ni macam mana rupa dia, kalau angle ni macam mana rupa dia. Okey. Alright. Okey, kita tengok lain pula. Okey. Apa lagi contoh lain Alright. Apa lagi ni I think. Okey, kita tengok lain pula. Kita tengok yang polygon pula. Okey, polygon pula. Okey, so polygon ni surface Okey, kawasan permukaan yang terbentuk oleh kepungan polygon kepungan vertex ataupun edge tu lah. Okey. Jadi yang ni satu segmen, ni satu segmen, yang kecil-kecil ni pun satu segmen. Satu polygon, minta maaf. Okey, satu polygon Alright. So jadi kalau polygon kita select, okey, misalnya ni kita select, okey, dan kalau kita extrudekan dia, tu, nampak? Okey, so dia akan extrude polygon tu terus, okey. Alright, okey, dah sama juga, dia ada juga menu settings, okey, dan kita boleh pilih sama ada
option yang naik ni adakah dalam bentuk method group atau local atau polygon. Okey, cuma macam contoh objek yang saya buat ni dia tak ada nampak kesan dia. Ini kalau kita buat selection banyak, then mungkin fungsi ni ada kesan lah. Okey, maksudnya kita tak nak dia naik pada arah sama, kita nak dia naik masing-masing ikut apa angle surface polygon tu. Okey. Alright. Jadi yang ni sebagai contoh saja. Okey, and then saya apply, and then saya akan naikkan lagi ke banyak ni, and then saya apply, and then saya naikkan lagi sikit ni, and then saya tekan okey. Alright, untuk confirm. Okey, so yang ni dia dah naik lah. Okey. Alright. Okey. So dan kat sini juga ada function bridge. Okey, bridge maksud dia kalau macam saya nak sambungkan antara dua permukaan ni, jadi saya select bridge. Tadi dia select atas kan, so saya tunjuk bawah ni, saya klik satu dan klik satu, and then saya tekan bridge. Jadi dia akan sambungkan lah. Okey, nama pun bridge. Okey, macam TT, macam jambatan. Okey. And then kalau saya guna menu bridge pula, efeknya kontrolnya lagi banyak lah. Okey, tetapan lagi banyak. Sama ada misalnya saya nak twist permukaan polygon 1 ataupun polygon 2 lah. Okey. Alright, saya boleh twist. Okey, dan bukan sekat twist, saya boleh tambah segmen yang bridge tu. Okey, yang terasa dek bridge ni, saya boleh naikkan segmen dia. Okey, jadi boleh ni baru nampak kesan twist tu. Okey, baru nampak kesan twist tu. Sama juga saya boleh adjust lah dia punya taper atau membias dia lah. Okey. Alright. Okey. Okey, sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Okey. Alright, so okey kat situ dulu. Okey, dan ada juga option misalnya sini insert. Okey. Insert. Okey. Kadang-kadang saya sebut insert, kadang-kadang saya sebut insert. Okey. Tapi macam insert pun ada kan. Okey. Kejap. Okey, contohnya insert. Tu sebutan betul insert. Okey, insert. Alright. Okey, so ini pula contoh insert. Okey, so insert ni apa yang berlaku adalah saya pakai baju lain lah. Okey. Mungkin permukaan sini pula. Okey. Alright. So saya klik insert. Jadi apa yang akan berlaku adalah dia akan buat sub polygon. Okey, dia akan buat sub polygon. Okey. So ini pun agak mencabar juga nak kawal ni kalau kita tak biasa kan. Saya undo sekali. Alright, and then saya tarik pelan-pelan. Okey, so kiri ke kanan, atas bawah. Okey. Alright. Okey. Alright, jadi dia akan buat sub polygon, and then kalau saya sambung lagi segi, dia akan buat sub lagi, and then saya ulang sekali, and then dia akan jadi tambah-tambah lah. Okey. Alright. Okey. Okey, so yang tu insert. Jadi bila dah dapat ni, boleh kita manipulate. Klik kanan sekali untuk stop, dan kita boleh select bahagian lain lah. Mungkin kita nak extrude bahagian ni pula ke. Okey, pun boleh. Okey, so jadi kita boleh pecah-pecahkan permukaan tu lah. Alright. Okey. Alright. Okey. Misalnya kat sini, kalau saya insert kat sini. Okey, so kena jaga-jagalah bila buat insert atau apa-apa saja operation edit poly. Kalau boleh kita nak ngelak kawasan ni yang hitam ni. Yang nak berbulap ni. Okey, yang ni kena jaga. Okey, sebab dia lain istilah ni kita panggil apa, face dia tak menghadap normal lah. Okey, dia akan jadi terbalik. Okey, ataupun dia bertindan. Okey, alright. So sebelum ni kita akan kita cubalah ngelak efek ni yang hitam dan berbulap-bulap ni. Alright. Aduh. Okey. Payah sikit nak control tu. Okey, boleh saja nak guna yang ni pun boleh. Alright. Okey, pun ada juga butang setting lah. Okey. Alright. Okey, dan last sekali polygon lah. Okey, so ada macam-macam lagi option lagi kat bawah ni, tapi macam untuk kali ni saya just tunjuk option yang agak mudah-mudah saja dulu. Okey, so walaupun dia agak sedikit, tapi sebenarnya kalau kita tahu guna benda-benda semua ni dengan kreatif, actually macam-macam kita boleh buat. Sebagai contoh, katalah saya buat satu box. Okey, saya buat satu box. Okey. Alright, saya onkan grid. Okay, and then besar ni box ni. Okay, and then masih lagi box. Okay, and then saya klik kanan, saya convert to editable poly. Okay, alright, so saya select
dua poligon, satu, and then Ctrl A untuk pusing. Okey, masih lagi selected kat belakang tu. Okey, saya control klik kat belakang ni. Jadi saya dah ada dua selection lah. Okey, saya ada dua selection, kiri dan kanan. Okey, alright. Dan saya guna menu extrude ni. Okey, mungkin 20. 10 dulu, mungkin 10 kot. Okey, apply, and then lagi 20. Apply. Tu pun tekan okey. Alright. So saya dapat shape macam ni. Kemudian saya pergi view ni. Alright. Sorry. And then macam ni. Okay. So apa yang jadi ialah saya dah select satu side ni lah. Okay, saya tunjuk sekali. Okay, first kali saya select semua. Okay. And then okay, saya tekan alternate. Okay, dia akan jadi menu untuk minus selection, buat selection. Pasal kalau perasan kat situ ada simbol minus kecil je dekat cursor tu. And then saya select daripada luar. Okay, saya tak select semua, tapi saya select separuh sahaja. Okay, sebab saya tahu kawasan permukaan depan ni dindingnya habis tu kan. So jadi saya select sampai sekat ni saja. And then selepas. Jadi bila tekan alternate selection, maka dia akan buang lah selection yang kita dah buat. Tinggal kawasan yang tak select tadi lah. Okay. So ini saya akan extrude. Okay. So mungkin 10 dulu. Okay. 10. And then apply. And then kali ni mungkin 20. Apply. And then 10. Apply. And then mungkin 20 kot. Dan tekan OK. Alright. OK, so dapat bentuk macam ni lah. OK, dapat bentuk macam ni. Alright. OK, nampak agak simple. OK. So, sekarang ni saya akan pakai mode vertex pula. Sebab saya nak buat pengubahsaian. Tarik sini. OK. And then tarik sini. And then tarik belah left pula. Then tarik sebelah sini pula. Okay. So grid tadi tu dah berubah lah. Okay, grid tadi tu dah berubah lah. Bukan grid apa? Sorry, wireframe tadi dia dah berubah lah. Jadi saya dah keluarkan sikit dari kawasan tu. And then saya rasa mungkin saya nak adjust sikit blok ni. Separuh ni saya kembang ke sebelah sini. 2 blok. And then sini saya tarik ke sebelah sini dalam 2 blok juga. Okay. Alright. Okay. And then pergi ke view sebelah bawah. Gunakan polygon. Select 1, 2, 3, 4. Okay. Alright. So sekarang saya dah select banyak ni. Okay. Bolehlah saya extrude. Okay. Alright. Saya extrude secukup rasa. Mungkin saya nak 30. Alright. Ini tekan OK. And then kali mungkin saya nak pakai bevel. Okay. Bevel ni apa? Jadi dia macam extrude. Kita tarik untuk ketinggian. Dan lepas dia akan ikut mouse lagi untuk kembang atau kuncupkan permukaan tu lah. Okay. So kali ni saya undo. Saya pakai yang visual settings. Okay. Saya pinjak sikit. Okay. Alright. Okay. Kali ni saya pakai ni lah. Butang ni. Okay. And then saya extrude macam biasa. Satu tingkat and then satu tingkat sikit. And then satu tingkat habis. Alright. Okay, so dapat bentuk lebih kurang macam meja pasal lama lah. Yang ada kesan macam lekuk-lekuk macam ni. Okay. Nah, sengaja saya tambahkan sikit segment kat sini. Okay, reason dia saya nak buat bahagian structure kat bawah ni supaya meja ni nampak lagi solid sikit lah. Okay, so saya select dulu 4 kawasan menghadap ni. Okay, so first kali saya cuba insertkan dia dulu. So lebih kurang banyak tu. Okay, and then tekan OK. And then saya tekan bridge. Okay, so dia akan menghadap lah. Okay. And then saya undo balik. Saya bridge guna sini lah sebab saya nak ada segmen kat dalam tu. 1, 2. Okay, so mungkin sini tak apa nampak sangat. Okay, tapi sebenarnya kat sini dia ada pecahan tu. Okay, boleh nampak situ ada pecahan itu lah.
Okay, so ada 3 segmen kat situ. Okay, so kalau saya deselect, tu nampak ada 3 segmen, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, jadi bila dah ada segmen tu, boleh dah saya buat cross lagi bridge, tapi kat tengah pula lah. Sorry, select dulu. Okay, sini satu, and then yang opposite dia satu. Okay, and then mungkin saya insert sikit lah. Okay, and then saya bridgekan dia. Okay, so this should be fine lah. Alright, so nampaklah macam meja special lama sikit. Okay, kat sini. Alright, mungkin kalau saya macam permukaan tebal ni, sedikit permukaan atas ni agak macam tebal sangat. So, saya select separuh saja vertex ni. Okay. Alright, then saya turunkan sikit. Okay. Ada macam meja workshop kat bengkel pun ada kan. Okay, jenis structure yang sangat-sangat kuat ni. Okay. Dan kalau macam saya nak fine tune lagi, boleh. So, jadi misalnya saya nak smoothkan bahagian permukaan atas ni. Okay. So, apa saya buat? Saya select semua dulu. Okay. Alright. Dan perhatikan dia bukan. Saya guna mode segment. Okay. Sekali lagi saya select. Okay. So, dia akan select semula termasuk yang garisan dalam ni kan. Okay. So, sekarang saya tekan alternate. Saya buang yang bawah ni. Okay. Alright. Mana lagi? Kat sini pula. Okay. So, saya nak buat operasi chamfer pada tebing ni saja. Okay. Saya nak buat operasi chamfer pada kawasan luar saja. Saya tak mau chamfer semua kawasan sampai dalam ni kan. Jadi saya kena buang selection. Jadi untuk keselamatan saya akan pakai butang yang ni. Okay. Sebab saya tak mau tertarik objek lain semasa saya buat selection ni. Jadi saya tekan alternate. And then saya buat selection di dalam sahaja. Okay. Perhatikan cursor saya tu ada simbol minus halus je. Okay. Halus je. Okay. So saya buat dalam ni. Boom. Okay. So, tinggal selection yang dekat luar saja. Okay. So, kat sini pun sama. Yang belah dalam ni kan. So, yang ni pun sama. Saya akan buang yang dalam ni. Selection dalam ni. Okay. Alternate. And then, buat selection di dalam. Minus. Okay. Then, same goes for this side also. Okay. Alright. Alright. Sana. Alternate. And then, select. Boom. Okay. So, saya dapat tebing saja. Okay. Kita double check. Okay. Alright. So, kawasan situ. Okay. Saya offkan F4. So, boleh nampak lah kawasan yang merah tu lah kan. Okay. Jadi, boleh dari sini. Okay. Boleh saya buat chamfer satu. Okay. So, kurangkan sikit chamfer ni. Mungkin dalam mungkin point 3. Okay. Ataupun kalau saya nak bagi melengkung lagi, saya nakkan sikit dia punya amount chamfer ni. Mungkin point 1. Banyak saya point 1. Mungkin point 8 lah. Okay. Saya naikkan segmen pula. Okay. 4. Alright. Okay. So, nampaklah meja tu bucu dia tak adalah tajam sangat kan. Macam sekarang ni belah bawah ni masih tajam. Jadi boleh saja saya ulang kaedah chamfer tadi tu. Tapi itulah ini salah satu contoh macam mana kita nak buat objek. Daripada objek simple saja, box saja, okay, hingga menjadi objek seperti meja macam ni. Alright. Okay. Okay. Kalau tadi saya buat meja gunakan box. Okay. So kali ni saya nak cuba buat kerusi pula. Okay, kerusi. Tapi kali ni saya cuba hadkan saya cuba guna objek lain. Kali ni saya pakai silinder. Okay, macam mana saya nak tarik silinder ni menjadi sebuah kerusi. Okay. So, first kali saya check dulu kat sini apa yang saya perlu ubah. Okay, mungkin height segmentnya. Sorry, pergi parameter. Okay, height segmentnya saya rasa perlu turunkan sikit lah. Okay, 1. Memadai 1 dulu. Okay, and then height dia pun sama, saya turunkan sikit. Mungkin banyak tu. Okay, okay. Kemudian saya akan onkan slice on. Okay, kenapa slice on? Sebab saya nak dia separuh sahaja. Okay, separuh sahaja. Okay. Alright, saya nak separuh sahaja. Okay.
Alright, so kat sini saya dapatlah apa, ada 18 sisi kat sini. Okay, okay, I think this one will do. Alright, so now saya akan convertkan dia ke polygon, convert to edit poly. Okay, alright, so first saya akan approach bahagian depan ni. Okay, saya akan extrudekan dia satu kali, lebih kurang panjang ni. And then satu kali panjang ni sikit je. Okay, idenya kat sini saya cuba dapatkan box ni besar lebih kurang macam sisi yang belakang-belakang ni lah. Okay, so lebih kurang satu saja. Alright, okay, dan untuk yang belakang ni saya akan gunakan inset. Okay, okay, pun sama juga besar je, lebih kurang macam polygon kat bawah, kat depan tu. Okay, estimation saja, lebih kurang macam tu saja. Alright, so saya buat sebelah saja. Okay, so sekarang ni saya akan select polygon sini. Saya tak mau inset. Okay, saya open set. Saya select sini. And then saya pusing. And then control untuk tambah selection kat sini. Okay, so saya ada dua side kat sini yang saya dah select. Okay, and then saya akan extrudekan dia. Okay, sebelum tu ada satu lagi. Saya tambah 1, 2, 3. Okay. Alright, and this is one also. 1, 2, 3. Okay, double check. Is it? Oh, okay. One more. Alright. Okay. Okay. So sekarang saya akan extrudekan dia. Roughly about that size. And then Ctrl R. Okay, so dapat bentuk macam ni lah. Okay. And then saya akan extrude ke sini pula. 1, 2, 3, 4. Okay. In fact, bukan extrude, saya akan guna bevel. Okay, Ctrl R. Okay, I think should be good. Okay, saya panjangkan dia ke bawah dulu. Agak-agak pasal tu kot. Okay, and then saya kuncupkan dia. Baru dapat design dalam macam kursi Europe. Okay, ala-ala. Okay, ala-ala kursi Europe. Okay, so cuba tengok. Saya takut yang apa, kalau boleh saya nak ngelak lah polygon yang bertindih tu. Okay, this one should be okay. Alright. Okay. Okay, this one should be fine. Okay, kita tengok view lain. Okay, I think this one is okay. Cuma untuk belakang ni, saya anjakkan sikit ke belakang. Right. Okay, yang depan ni anjak ke depan sikit. Okay, so yang ni pun how does it look? Agak gabai sikit kot. Tak apa. Dari depan ni saya rasa kena kembangkan sikit ni. Okay, tapi I think okay kot. Okay, kita cuba dulu. Alright, so kat sekarang ni pun saya dah naikkan sikit, saya dah turunkan untuk bahagian kaki dia. So sekarang ni untuk bahagian backrest pula, saya select yang sini. Polygon. Saya select yang sini, and then saya select yang sini. Okay, sorry. Okay, this one. Okay, so dua selection tu. Okay. Alright, so saya extrude satu level. Okay, and then second level. Boleh kot. Boleh lah kot. Okay. Alright. Okay, this one I think should be okay. Alright. Okay, so now I'm going to select this polygon and then this polygon. And then I'm gonna bridge. Okay, naikkan segmen. Saya rasa lebih kurang 5. Ada 5 segmen dalam ni ataupun 6. Mungkin 6. Alright, sebab saya nak bagi dia soft sikit bentuk dia tu.
Okay. And then what I'm gonna do is saya akan gunakan soft selection. Sentuhan lembah lembut. Okay, soft selection. Okay. Um, so bila guna soft selection ni, apa jadi adalah dia akan buat selection uh, yang agak uh, macam mana nak sebut istilah dia? Dia seolah macam dia zone tu lebih daripada yang kita select. Okey, kawasan yang terpengaruh okey dengan apa yang kita ubah kat vertex tu ataupun apa pun saja selection polygon misalnya. Jadi kalau kita guna soft selection, dia akan pengaruhi sedikit vertex atau apa pun saja polygon kat clean ini lah. Dan semua ni bergantung pada setting kat sini lah. Jadi kalau saya naikkan value fall off ni, dia akan select lagi banyak lah. So jadi memadai kalau saya select ini saja dulu. Okey, sebab fokus saya kat sini saja. Alright. Jadi saya pergi ke view atas. Okay. And then the same time saya tengok view bawah ni. Alright. Just to have a better view. Okay. And then saya cuba tarik. Tak berapa. Okay. Saya think saya upkan sikit dia punya fall off ni. Okay. Alright. And then saya cuba tarik. Still tak berapa cantik. So saya naikkan sikit lagi. Okay. Alright. So that is one of the look lah. Okay. Cuma dia macam agak banyak sangat ni. Okay. So tapi tak apa. Yang tu lagi dua tu kita boleh manually tarik hati lah. Okay. Cuma sekarang ni effect dia nampak soft sikit lah. Okay. Berbanding kalau macam saya tak guna soft selection. Okay. So sekarang saya nak tweak balik. So saya offkan ni. And then saya select sebentar. Okay, select contoh pula this one selection and then this one selection. Okay, so double check adakah kena kat belakang. Okay, clear, and this one also clear. Alright, and then saya view ni saya tengok sini, and then view ni saya tarik. Okay, I think that will do. Okay. Alright, so mungkin yang tengah ni lah. Okay, so mungkin tengah ni saya kena kedepankan sikit. Okay, I think that should be okay. Alright, okay. So, ya. Okay, so sekarang ni saya akan select banyak ni dulu, and then saya akan onkan soft select. Saya select atas ni, and then saya onkan soft selection, and then saya cuba skillkan dia melintang. Tengok macam ni. Okay. Alright. I think a little bit more. Okay. And then saya naikkan dia ke atas sikit, tapi offkan soft selection. Alright. Okay, getting there. Okay, and then sekali lagi onkan soft selection. Okay, and then saya cuba tarikkan dia ke belakang. Tengok jadi. Tak cukup kuat. Naikkan lagi soft selection. Okay. So, a little bit of better option lah. Okay, rather than saya guna ni and then rotate kan dia. Okay, sebab yang ni agak kasar kalau saya guna slow rotate. So, sekejap. Saya kedepankan sikit lah. Tadi banyak sangat. I think this one should be okay. I think this one, yeah. Okay, so there you have it. Okay, so a simple chair. Okay, walaupun nampak macam sedikit berat kat atas. Bukan sikit, banyak ni. Okay, tapi tak apa, boleh saja kita fine tune kalau macam kita nak besarkan lagi tapak ke. Alright, okay. Misalnya, yang ni. Sorry. Oh, kena offkan soft selection. Okay, sekali lagi saya select yang kecil-kecil ni. 1, 2, 3, 4. Okay, kita check view lain. Okay, nampak macam agak runcing sangat situ Okay, so kita cuba scalekan dia. And then sana
Sekejap, cuba tengok. Okey. Better sikit lah. Tak adalah nampak macam tadi dia nipis sangat kan. Macam nak patah kursi tu kan. Okey. Alright. Hmm. Yeah, I think that should do the trick. Okay, so kalau macam saya nak buat cross section pun boleh. Okay, kat dalam ni mungkin saya tambah insert kat dalam ni, and then saya buat apa uh, kawasan yang cross kat situ pun boleh saja. Okay, alright. Okay, okay, I think that will do just now. For now, okay, okay. Tempat duduk ni kena bagi lengkung sikit sahaja, sedikit sahaja. So saya akan pakai vertex. Okay, and then saya pusing view ni sikit. Alright, dan saya buat selection kat tengah ni. Okay. Alright, and then saya guna move tool untuk turunkan dia. Okay, sajalah sebab tempat duduk kan. Okay, biasanya mesti ada melengkung tengah tu kan. Okay. Alright. Okay. I think that will do. Okay. Alright, so kalau saya nak fine tune lagi, bagi dia lagi cantik lagi, boleh saja saya guna misalnya kat sini turbo smooth. Okay, turbo smooth. So untuk konturkan dia lah. Okay, so naikkan iteration dia mungkin lebih kurang dalam 3. Okay, so dapatlah macam tu. Okay, cuma sekarang ni kaki dia agak tajam sebab saya tak naikkan segment tu, tapi overall boleh dapat lah bentuk macam ni. Okay, boleh dapat bentuk macam ni lah. Okay, alright. So boleh saja kalau macam saya nak adjust lagi. Okay, mungkin apa segmen bawah tadi tu. Okay, kat sini ke. Okay, so mungkin saya nak extrudekan dia lagi ke pun boleh. Alright. Okay, saya guna ni lah. Okay, so local normal boleh lah. Sekarang oh, okay, faham. Okay, betul. Alright, so yang ni saya kena fine tune sikit lah. Okay, sikit pun cukup. Alright. Okay, and then mungkin nak besarkan sikit saja kot sebab dia halus sangat tu. Skill. Alright. Okay, macam ni dah tekan sangat kan. So kita boleh adjust. Yang ni front W. Okay, a little bit better. Alright, so yeah, lot better. Okay, so there you have it. Kerusi. Okay, daripada satu bentuk half cylinder, and then kita edit poly, and then kita tarik, and then insert pun ada. Okay, and then guna sedikit soft selection, and then in the end kita guna turbo smooth. Okay, turbo smooth dengan iteration sebanyak 3 untuk konturkan bentuk dia. Alright, jadi as usual, you don't try, you don't know. Okay.